Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Wan Alif. Hari Selasa 2 Mac 2021. Macam biasa selama 1 jam kami akan bersiaran bertemankan anda di saluran 122 Astro dan My Freeview hanya di TVS. Dan hari ini saya bersama dengan seorang co-host yang baru. Biasanya Gas ataupun Jazz, dan sekarang hari ini bersama dengan Wan Alif. Selamat pagi Wan Alif, apa khabar? Ya, selamat pagi. Selamat datang ke tim Sejahtera Asia. Ya, saya rasa terima kasih kepada TVS kerana menjadi sebahagian keluarga daripada TVS. Jadi mungkin dia kongsikan perasaan macam ni sebahagian perasaan dari tim Sejahtera Asia. Syukur alhamdulillah. Okay. Mungkin untuk dikatakan rezeki tahun baru, bulan baru. Betul. Dan hari itu Gas 18 Rejab 1420 Hijrah, di mana kita hari itu memang sangat selesa, sangat bangga dengan bulan baru yang masuk, tahun baru yang masuk, dan mungkin lepas tu ada rezeki baru. Betul sih, Gas? Betul. Kita doa yang baik-baiklah, semoga semua rezeki murah rezeki, betul, semuanya, sihat dan sebagainya. Dan juga kita nak maklumkanlah kepada para penonton kita bahawa Sejahtera Asia sekarang secara rasminya bermula bulan Mac kita akan bersiaran 7 hari seminggu. Dari Isnin hingga Ahad, tak ada sampai Khamis lagi. Dan banyak juga muka-muka baru yang akan menyertai Sejahtera Asia. Jadi kepada anda yang mungkin nak tahu siapakah yang akan bersama dengan Sejahtera Asia, siapakah yang akan menjadi muka-muka Sejahtera Asia, pastikan sentiasalah tonton Sejahtera Asia setiap pagi 7.30 pagi Isnin hingga Ahad. Ya, betul itu, Gas. Sedar kita John lah, bukan Gas. John. Oh, maaf Gas indah. John. Gas dah, Gas tidur. Gas tidur habis. Tapi siapa? Kita hari itu memang nak bincang macam-macam yang menarik hari itu. So yang paling pentingnya kita orang di rumah tu jangan lupa ambil apa kata orang sesuatu yang baru ataupun yang penting yang hendak kita bicarakan pada hari itu. Betul. Tapi mungkin boleh kongsi apa topik yang kita ada pada pagi tu? Apa topik kita pada hari itu? Kita ada 2 topik yang semestinya ada 2 tetamu istimewa juga. Gas lagi. John. Betul, John tadi betul. Okey. Jadi antara topik yang kita bincangkan, yang pertama sekarang tengah hangat yang diperkatakan mengenai vaksin COVID-19. Ada jugalah segolongan pihak yang mungkin tak setuju ataupun lagi tak sedia, masih lagi ragu-ragu. Jadi topik kita vaksin COVID-19 boleh ambil atau tidak. Itu topik yang pertama. Boleh sih kita ambil. Rasa-rasa Gas lagi. John, boleh sih. Mestilah boleh. Betul dah di-approve oleh NPRA. Apa NPRA tu? Bahagian Regulatory Pharmacy Negara, NPRA. Jadi mestilah boleh. Tapi untuk mengupas lebih kelak kita akan bincang lebih. Betul. Dan untuk topik yang kedua pula, kita akan bercerita ataupun kita akan mengupas mengenai storytelling bersama dengan Deborah Dries, Executive Director of Owl and Badger Research. Jadi apakah tugas Owl and Badger Research, apakah yang sidak molah dan sebagainya? Semuanya selepas tu. Jadi pastikan kita orang setia bersama dengan kami dua tu di Sejahtera Asia. Dan seperti biasa, kita akan mulakan dulu dengan perincian ataupun perkembangan COVID-19 di seluruh negara. Jadi saya akan mulakan dulu di Malaysia dan juga Wan Alif akan buat di Sarawak. Di Sarawak, iya. Baik, sebanyak 1,828 jangkitan COVID baru lagi. Jangkitan baru COVID-19 direkodkan di Malaysia semalam dan jumlah kumulatif kes di negara kini 302,580 kes dengan kes keboleh jangkitan sebanyak 25,542 kes. Sebanyak 5 kematian direkodkan semalam yang menjadikan jumlah korban di Malaysia akibat COVID-19 kini mencecah 1,135 kes dan seramai 198 pesakit dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 90 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Jumlah pesakit sembuh pula direkodkan 2,486 kes menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh dekat Malaysia 275,900 kes. Dan mengikut penularan di negeri pula, Johor menjadi negeri paling banyak merekodkan jangkitan positif iaitu sebanyak 490 kes, diikuti Selangor 453 dan Sarawak 220 kes. Jadi dekat Sarawak masih lagi 3 angka, masih lagi 220 kes dan untuk perincian penularan COVID-19 dekat Sarawak pula mungkin Wan Alif boleh kongsikan. Okey, bagi perincian kes yang berlaku di negeri Sarawak, di mana Sarawak telah mencatatkan 220 kes baru di Sarawak dan 57 kes dicatatkan di Bintulu. Sarawak masih mencatatkan 3 angka
John, di mana 220 kes positif COVID-19 dilaporkan semalam dengan daerah Bintulu merekodkan yang paling tinggi iaitu sebanyak 57 kes. Dan daerah-daerah yang melaporkan kes semalam iaitu Bintulu 57, diikuti Sibu 54, Miri 37, Kapit 20, Kuching 12, Julau 10, Dalat 8, Sarike, Meradong juga Betong masing-masing melaporkan 5 kes, Song 2 dan akhir sekali Bau Mukah daerah Kota Samarahan, Bukit Mambung dan juga Selangau masing-masing melaporkan 1 kes bagi setiap daerah. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes di Sarawak meningkat kepada 9,765 kes setakat ini dan alhamdulillah di Sarawak semalam tiada kematian dilaporkanlah. Jadi kita sama-sama beringat dan terus patuhi SOP yang telah pun dikeluarkan. Jangan kita ambil alpha walaupun vaksin dah ada, tapi jangan ambil alpha. Betul sih. Untuk vaksin yang sampai ke kita pun mengambil masa. Sebab sekarang kita melalui fasa 1, 2 dan 3 dan semestinya keutamaan diberikan kepada golongan barisan hadapan. Dan mungkin untuk perincian berita seterusnya. Okey, perincian berita seterusnya. Dan kita semenjak vaksin ni, John, semenjak vaksin ni tiba di Sarawak pada 25 Februari 2021 yang lalu, dalam tempoh 3 hari, seramai 8,323 orang telah divaksin di 9 buah bahagian di seluruh Sarawak. Dan Datuk merekodkan di mana benda tu menjadikan Sarawak paling tinggi penduduknya menerima vaksin. Yang tu kita dapat daripada sidang media Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19. Dan Datuk yang kita akan bicara itu sinonim gila topiknya hari itu. Jadi bersama kita pada hari itu tetamu yang istimewa yang akan berbicarakan tentang vaksin. Bolehkah ni seatnya diambil? Boleh atau kata tidak kita ambil vaksin? Ambil seat. Okey, kita bersama dengan jemputan kita. Kita bersama dengan Siti Zakiah, pegawai farmasi daripada Hospital Umum Sarawak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Apa khabar, Tek? Sihat? Dah minum? Dah awal. Sempatnya minum. Kita minum ke? Belum minum lagi. Belum, samalah. Kita lepas start lah. Baik, kita tahu sebelum kita bercakap mengenai topik kita pada hari ini, vaksin COVID-19 boleh ambil atau tidak. Masih ramai lagi sebenarnya masyarakat di luar yang ragu-ragu mengenai keselamatan vaksin COVID-19 walaupun kita secara umumnya mengatakan bahawa vaksin ini selamat digunakan. Dan jadi mungkin kita boleh ulas mengenai aspek keselamatan vaksin ini dari perspektif pegawai farmasi pula. Jadi sebagai permulaan, mungkin boleh kongsikan pendapat Cik Zakiah mengenai vaksin COVID-19 yang telah pun disuntik ataupun program vaksinasi imunisasi kebangsaan dah pun dijalankan sebagai ni pendapat. Sebelum saya menjawab soalan tentang keselamatan vaksin, saya rasa penting untuk saya tekankan di sini bahawa kita patut berasa bersyukur di Malaysia kerana walaupun pelbagai jenis vaksin COVID-19 telah diluluskan di peringkat global untuk digunakan di seluruh dunia, tetapi di Malaysia, sebelum sesuatu vaksin atau ubat itu boleh diguna pakai oleh rakyat Malaysia, ia sebenarnya perlu melalui proses penilaian dan kelulusan, perlu mendapatkan kelulusan bahagian regulatory farmasi negara. Ini yang kita panggil NPRA atau nama penuhnya adalah National Pharmaceutical Regulatory Agency. Jadi NPRA ini adalah NPRA di Malaysia dikatakan sebagai salah satu sistem regulatory farmasi yang terbaik di dunia, di mana ia terlatih dan dilatih untuk memastikan keberkesanan, kualiti dan keselamatan vaksin atau ubat-ubat lain sebelum ia boleh digunakan pakai oleh rakyat Malaysia. Jadi setakat ini hanya vaksin Pfizer-BioNTech yang digunakan di fasa pertama yang telah dinilai dan diluluskan oleh pihak NPRA. Tapi ingin saya tekankan di sini, ini bukan bermaksud vaksin-vaksin lain yang kita bakal gunakan itu tidak berkesan dan tidak selamat. Tapi NPRA perlu sedikit masa untuk meneliti bukti-bukti kajian tentang keselamatan dan keberkesanan vaksin itulah sebelum ini adalah satu langkah yang cukup baik bagi memastikan vaksin itu selamat dan berkesan. Dan berbalik kepada soalan tadi tentang sama ada vaksin itu selamat atau tidak. Setakat ini
Malaysia sebenarnya kita agak ketinggalan dari segi kita agak lambat memulakan, tetapi maksud saya ada negara-negara lain yang sudah memulakan program vaksinasi di negara mereka sejak Disember tahun lepas. Dan setakat ini tiada kes kematian yang dilaporkan daripada vaksinasi yang diberikan. Ada kesan sampingan, kita tidak nafikan kesan sampingan ada terjadi, tetapi kebanyakannya adalah kesan sampingan yang ringan. Yang mana kalau kita mendapat vaksin lain atau ubat-ubatan yang lain, kita juga expect untuk mendapat kesan sampingan ringan ini. Seperti demam, bengkak di kawasan suntikan, berasa lemah dan sebagainya. Ini adalah kesan sampingan yang biasa. Ya, yang biasa yang kita akan dilalui. Tak kira lah mana-mana vaksin pun memang itu kesan sampingan yang memang dijangka. Bukan semua individu akan, tetapi akan ada segelintir individu yang akan mengalami kesan sampingan. Ia bergantung juga bagaimana seseorang individu badan itu react towards the vaccine. Because our immune system is very complex dan sangat unik. Sistem immunity badan saya tidak sama dengan sistem immunity badan orang lain. Jadi cara kita react kepada benda asing yang dimasukkan ke dalam badan itu berbeza. Okey. Bercakap lagi lebih mengenai NPRA ni, mungkin Cik Zakia boleh kongsikan apakah antara proses-proses yang terlibat untuk sehinggalah vaksin tersebut ataupun ubat tersebut diluluskan dan boleh diguna pakai oleh rakyat Malaysia. Baik, NPRA ni kita bukan bercakap mengenai vaksin sahaja, even semua ubat-ubatan yang lain termasuklah kosmetik produk. Sebelum ia boleh dipasarkan dan dibekalkan kepada semua fasiliti kesihatan di seluruh Malaysia, NPRA bertanggungjawab untuk menilai 3 aspek yang saya sebutkan tadi, iaitu kualiti, efekasi atau keberkesanan dan juga safety atau keselamatan. Jadi mereka akan mendapatkan bukti-bukti kajian clinical trials daripada syarikat pembekal dan seterusnya setelah meneliti laporan-laporan ini, kemudian ia akan dibincangkan dalam mesyuarat yang akan dipengerusikan oleh KPK, Datuk Dr. Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, agar ia boleh didaftarkan oleh pihak berkuasa PBK, pihak berkuasa keselamatan yang meluluskanlah. Ya, yang meluluskan. Jadi kita tahu juga sekarang kita tahu dekat 9 buah pusat dekat seluruh Malaysia sedang menjalani clinical research untuk vaksin yang dikatakan dari China. Adakah itu juga sebahagian daripada proses NPRA ataupun ini ataupun proses ini sponsored by the company that keluarkan vaksin tersebut? Biasanya kajian clinical trial ini dia memang disponsor. Kajian clinical trial ini adalah mungkin ia berada di fasa pertama, fasa kedua atau fasa ketiga yang melibatkan, perbezaannya adalah cuma berapa ramai sukarelawan yang terlibat. Jadi bila kita katakan kajian clinical trial, ia tidak bermaksud ia telah diluluskan oleh NPRA. Jadi sebelum maksudnya ia is just a clinical trial, dan di mana NPRA sebelum dia meluluskan dia akan melihat data-data result daripada clinical trial ini. Ia bukan clinical trial doesn't equal to kelulusan daripada NPRA. Jadi NPRA sebagai kata orang solution paling hujung lah yang menentukan sama ada produk itu boleh digunakan ataupun selamat digunakan ataupun boleh terus dipakai. Jadi mungkin segelintir masyarakat yang masih lagi was-was, masih lagi ragu-ragu, takut, bingung kata orang Sarawak. Bingung kata orang Sarawak. Walaupun dah diluluskan oleh NPRA. Mungkin boleh kongsikan kenapa ini terjadi? Like why does this happen sometimes? Saya rasa biasalah bila sesuatu yang baru datang dalam masyarakat kita, terutamanya masyarakat zaman sekarang yang di mana media sosial banyak melaporkan berita-berita yang kadang-kadang tidak benar sebenarnya. Jadi mungkin mereka masih ragu-ragu, dia 50-50 lah, sama ada benda baru ini selamat atau tidak selamat, berkesan atau tidak berkesan, dan kenapa saya perlu ambil vaksin ini. Ya, betul. Jadi kita tahu vaksin COVID-19 pun dikira cepat
untuk dikeluarkan, untuk dipasarkan dan juga diluluskan dalam masa setahun. Mungkin boleh kongsikan apakah yang antara faktor tersebut yang menyebabkan vaksin tersebut sangat cepat dihasilkan? Jadi sebenarnya usaha perkembangan vaksin COVID-19 di seluruh dunia ini dimulakan apabila penyelidik dari China telah mengongsikan kod genetik virus COVID-19 itu sendiri pada bulan Januari tahun lepas. Jadi kod genetik yang dikongsikan ini adalah menjadi asas pembuatan vaksin-vaksin COVID-19 yang telah digunakan pakai di seluruh dunia. Dan jadi nombor satu, kita sudah ada bahan kod genetik. Yang kedua, of course kita kena ada modal. Betul. Dan kita tahu kerana jangkitan COVID-19 ini dia pandemik dan menyerang seluruh dunia. Jadi pertama kali dalam sejarah dunia sebenarnya berlaku pelaburan besar-besaran daripada pelbagai pihak, termasuklah agensi atau badan-badan dunia, negara, syarikat-syarikat farmaceutical dan sebagainya. Dan sebenarnya kerana ia adalah satu pandemik yang menyerang seluruh dunia, jadi tidak susah untuk kita mendapatkan sukarelawan berbanding dengan pembuatan vaksin-vaksin lain sebelum ini. Semua orang pun tak sabar untuk pandemik ni berakhir. Kita pun, Jadi itulah orang terpusu-pusu lagi syarikat-syarikat yang besar-besar ni. Betul. Letak duit kat dalam. Betul. Semua nak invest. Supaya itulah sebab untuk mencari solusi penghujung pada pandemik ini. Baik, jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ni kita akan membicarakan lebih lagi mengenai topik ini, vaksin COVID-19 selamat atau tidak untuk diambil. Kita akan berehat sebentar. Jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Belajarlah untuk rendah hati, rendahkan hatimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada seorang pun yang boleh merendahkan. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TVS. Okey, kita kembali bersiaran dalam Sejahtera Asia. Membicarakan topik pertama kita tadi yang banyak sebenarnya yang kita tahu jadi tahu hari itu tentang vaksin boleh atau si diambil. So kita nak teruskan dengan apa kata orang tu pertanyaan yang lebih terperinci mengenai vaksin COVID-19, di mana vaksin COVID-19 yang dihasilkan terlalu singkat, adakah ia boleh menyebabkan kematian? Okey. Baik, setakat ini seperti yang saya katakan tadi, tiada kematian yang dilaporkan berkait langsung dengan pemberian vaksin COVID-19. Tapi saya tahu contohnya tular di media sosial pada Januari yang lepas, di mana kerajaan Norway telah melaporkan terdapat 23 kematian yang di kalangan golongan warga emas yang tinggal di nursing homes atau pusat jagaan orang-orang tua di negara itu. Dan dia dikatakan berlaku setelah warga-warga emas ini diberikan vaksinasi COVID-19. Tapi saya rasa untuk kita perlu melihat situasi ini as a overall picture.
Kerana di Norway, kerajaan mereka telah memutuskan untuk memberikan keutamaan kepada warga-warga emas di sana yang mempunyai penyakit yang serius, dan ada antara mereka sebenarnya adalah palliative care patient, di mana dia in the late stages of life lah. Jadi mereka kerajaan Norway memberi keutamaan kepada golongan ini kerana mereka berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang serius, malah boleh menyebabkan kematian. Jadi di Norway sebenarnya, even sebelum mereka memulakan program vaksinasi COVID-19 ini, memang setiap hari ada kematian melibatkan warga-warga emas ini. Dan secara puratanya dikatakan lebih kurang 300 kematian dalam masa 1 minggu. Dan sejak program vaksinasi COVID-19 dimulakan di negara itu, setakat ini sebenarnya lebih kurang 100 setakat I think end of February 100 kematian yang dilaporkan oleh kerajaan Norway. Namun setelah diteliti, sebenarnya tiada peningkatan daripada baseline, daripada kerana saya katakan tadi memang berlaku kematian setiap hari di Norway untuk di kalangan warga emas. Tiada peningkatan, jadi dan mereka dapati bahawa kebanyakan kematian warga emas ini adalah disebabkan oleh penyakit serius ataupun umur yang terlalu tua lah. Jadi even WHO, Global Advisory Committee on Vaccine Safety juga telah mengulas bahawa kematian-kematian ini tidak berkaitan langsung dengan vaksin yang diberikan. Jadi punca kematian itu bukanlah disebabkan oleh vaksin COVID-19, tapi ia lebih kepada old age factor dan juga ini yang kita katakan sebagai temporal relationship ataupun disebabkan hubung kait masa, atau in layman kita boleh panggil secara kebetulan. Kerana kita kena faham konsep apabila sesuatu terjadi setelah vaksin diberikan, kita tidak boleh mengatakan bahawa this is caused by the vaccine. Itu tidak semestinya. Kadang-kadang ia berlaku disebabkan vaksin, atau kadang-kadang ia boleh berlaku secara kebetulan. Jika kita lihat juga sebenarnya semasa clinical trial vaksin Pfizer-BioNTech, sebenarnya 6 kematian dilaporkan daripada lebih 40,000 sukarelawan di fasa ketiga clinical trial vaksin Pfizer-BioNTech ini. Tetapi setelah mereka teliti, sebenarnya daripada 6 ini 4 tidak menerima vaksin, di mana kita panggil dia menerima placebo atau ubat rawatan, dan 2 lagi menerima vaksin. Tapi setelah mereka teliti, sebenarnya ke-6 kematian ini tiada kaitan dengan placebo ataupun vaksin yang diberikan. Ini yang kita katakan temporal relationship tadi. It is not a causal, bukan disebabkan, tetapi ia berlaku secara kebetulan. Contohnya kalau kita telah menerima vaksin dan kita dilanggar kereta, contohnya, adakah kita akan mengatakan bahawa vaksin menyebabkan saya dilanggar kereta? Ini yang kita katakan adalah contoh kebetulan. Okey, itulah kebetulan dan bukanlah vaksin yang menyebabkan kematian tersebut. Baik, sekarang kita nak cakap mengenai aspek keberkesanan vaksin COVID-19 itu sendiri. Jadi mungkin Cik Zakia boleh kongsikan mengenai keberkesanan. Kata orang Sarawak, ampuh si ampuh. Baik, sebelum saya menjawab soalan itu, saya rasa penting untuk kita faham bahawa Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan juga CDC, Center for Disease Control and Prevention di US, sebenarnya telah menetapkan bahawa untuk menjadikan sesuatu vaksin itu efektif, tahap keberkesanannya hendaklah at least 50%. Sekurang-kurangnya 50%, supaya kita dapat katakan ia efektif untuk mengekang penularan wabak penyakit berjangkit. Dan setakat ini vaksin yang telah digunakan di Malaysia itu vaksin Pfizer-BioNTech, keberkesanan yang dilaporkan oleh syarikat pembekal adalah sebanyak 95%. Dan vaksin-vaksin lain yang telah dibeli oleh Malaysia tetapi belum mendapat kelulusan NPRA setakat ini adalah Sinovac yang kita baru terima minggu lepas. Keberkesanannya adalah dalam julat 50 hingga 91%. Vaksin Oxford AstraZeneca lebih kurang 62 hingga 90%. Vaksin CanSino dari China, another type of vaksin dari China, keberkesanannya adalah 65%.
dan vaksin Sputnik V dari Rusia, keberkesanannya adalah 92%. Jadi kesemua vaksin, kelima-lima vaksin ini sebenarnya mempunyai setakat ini keberkesanan yang dilaporkan adalah melebihi 50%. Jadi I mean, if you look at the figure, contohnya kalau kita nak argue, 50, kenapa 50%? Why not 100%? Saya boleh katakan tidak ada ubat, tidak ada sebarang ubat ataupun vaksin dalam dunia ini yang mampu efektif 100% terhadap sesuatu penyakit itu. If you compare, of course, bagi saya 50 is better than none lah, better than zero. Lebih baik kita berikhtiar dengan penggunaan vaksin. Betul. Dan selebihnya boleh dikatakan kita berserah ajaklah. Ya, betul. Berserah ajaklah. Yep. Baik, sekarang kita nak tanya juga mengenai immuniti kelompok ataupun herd immunity. Jadi macam mana mungkin boleh kongsikan mengenai herd immunity ini dan bagaimana juga negara boleh mencapai herd immunity ini? Baik, herd immunity ini dalam bahasa Malaysianya ialah immuniti kelompok, di mana ia adalah satu konsep apabila sebahagian besar daripada masyarakat diberikan vaksinasi untuk mencegah penularan sesuatu penyakit berjangkit. Jika sebahagian besar telah diberikan vaksin, jadi virus atau bakteria penyebab penyakit ini dia sukar untuk mencari orang untuk dijangkiti. So indirectly, dia akan memberi perlindungan bukan sahaja kepada orang yang menerima vaksin, tetapi golongan-golongan lain yang tidak layak menerima vaksin seperti untuk vaksin COVID-19 kanak-kanak ataupun orang yang mempunyai alergi alahan yang teruk setelah diberikan vaksin. Bagaimana dengan ibu bersalin? Ibu bersalin setakat ini of course tiada clinical data setakat ini, tapi sebenarnya tengah ongoing. Pfizer tengah menjalankan extension of the study untuk melihat kepada golongan-golongan inilah golongan-golongan pregnant mother, breastfeeding mother dan sebagainya. Tetapi kita tahu vaksin COVID-19 ini dia tidak mempunyai virus yang hidup. Jadi jika benefits outweigh the risk, mereka tetap boleh menerima vaksin ini. Jadi balik kepada imuniti kelompok itu tadi. Jadi bagaimana kita hendak mencapai tahap herd immunity ini adalah dengan immunisation yang meluas. Maksudnya di mana saya rasa kerajaan Malaysia menetapkan at least 70 to 80% daripada rakyat Malaysia yang layak menerima vaksin untuk mendapatkan vaksin supaya kita dapat mencapai tahap herd immunity ini. Jadi pentingnya herd immunity ini untuk melindungi golongan-golongan yang mungkin tidak boleh menerima vaksin lagi. Jadi kita pun dah kesudukan masa. Jadi Cik Siti Zakiah mungkin boleh kongsikan ataupun pesanan mungkin akhir kepada penonton yang mungkin masih takut dan sebagainya, yang belum lagi register. Mungkin boleh kongsikan. Mungkin yang ada bingung coba kita pesan sidak dulu. Pertamanya saya ingin menekankan di sini bahawa sekiranya ada sebarang keraguan berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini, saya faham ia adalah benda yang baru. Sekiranya ada sebarang keraguan, bertanyalah kepada yang ahli. Dan tidak mudah terpengaruh dengan media-media sosial. Banyak sekarang informasi yang tak betul. Informasi yang mungkin tidak betul. Senang-senang nak share dalam grup WhatsApp, main share aja tapi si baca. Make sure the source that you read is true and right. Baik, terima kasih Cik Siti atas perkongsian yang dikongsikan mengenai COVID-19. Selamat atau tidak, ambil atau si ambil. Mungkin kita ambil sih. Ambil. Dah register MySejahtera? Dah. Nunggu masa kita. Nunggu masa kan. Itulah semua terpusu-pusu tak sabar untuk menerima vaksin COVID-19. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita akan berehat sebentar. Selepas ni kita akan membicarakan lagi mengenai topik yang lain pula. Jadi semuanya selepas ini hanya di Sejahtera Asia.
Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya John dan juga Wan Alif. Dan kita nak wawarkan juga dan nak kongsikan juga kepada penonton kita yang mungkin tak sempat dengar apa yang kita sebut tadi. Baik, Sejahtera Asia kini bersiaran 7 hari seminggu. Dari Isnin hingga Ahad. Jadi ramai muka-muka baru lagi yang akan menemani pagi-pagi anda setiap hari. Termasuk saya lah. Antaranya Wan Alif. Jadi itulah, nak tahu siapa lagi bersama dengan saya esok, lusa dan seterusnya. Pastikan anda teruskan kesetiaan anda bersama dengan Sejahtera Asia setiap pagi 7.30. 7.30 pagi. Buka je. Tengok Sejahtera Bangun-bangun Asia. je, buka TV terus. Astro dan My Freeview saluran 122. Baik, jadi jika topik tadi mengenai vaksin COVID-19, ambil atau si? Of course ambil. Jadi kita nak ingatkan juga kepada anda yang mungkin lagi belum mendaftar diri sebagai penerima vaksin COVID-19, daftarlah melalui aplikasi My Sejahtera. Mudah kan? John. John, mudahkan John. Mudah Dari saja. tadi malah silap namanya. Wan Alif dah daftar dah? Dah daftar melalui aplikasi My Sejahtera. Tunggu masa lah itu. Mudah dan senang lah. Tapi walaupun rasa hati takut. Si betul takut. Ya, Daripada takut yang tadi. Oh, Nanti lulus NPRA sebagai si betul takut. Jarum ya takut. Saya dah apa-apa. Baik, kita terus masuk untuk topik yang seterusnya. Dan untuk itu kita bersama dengan Saudari Deborah Dris, Executive Director of Al and Badger Research. Dan good morning, selamat datang. Apa khabar? Apa khabar? Jadi kita tahulah sebagai permulaan mungkin boleh kongsikan apakah jenis penyelidikan ataupun kajian ataupun what is Al and Badger Research ni? So sebenarnya Al and Badger Research adalah sebuah syarikat penyelidikan. We are an independent research company here in Sarawak. So we do all kinds of research. Apa-apa yang ingin orang mencari, whether it's mencari maklumat atau mencari market research, perception, semua kita boleh buat lah. Jadi untuk study business research, apa business, apa cakap demographic, all these things lah. Mungkin ada juga pesanan khidmat masyarakat dilakukan melalui video-video ataupun grafik-grafik yang disediakan. So social media kami sangat aktif dalam memberi maklumat, terutamanya maklumat yang paling current right now, apa yang isu-isu semasa dan terutamanya fokus lebih kepada isu-isu di Sarawak lah. Sebab saya dan tim kami, pasukan kami, kita mendapat bahawa tak banyak maklumat semasa atau current issues yang diwawarkan atau dikongsikan di social media lah. Kongsikan apakah jenis maklumat? Mungkin apakah maklumat terkini yang baru dikongsikan oleh Al and Badger Research? So contohnya yang paling video yang kami produce hari itu memang tentang bagaimana nak register untuk mendapat vaksin. So kebanyakan terutamanya orang-orang tua yang tak tahu guna apps My Sejahtera. So ramai yang tak tahu yang sebenarnya kamu boleh register di klinik kesihatan atau jumpa ketua kampung. So information like that, kadang-kadang orang yang tak pasti kita akan letaklah di sosial media. Betul. Jadi untuk melakukan penyelidikan ni seseorang harus mempunyai kemahiran untuk menganalisis dan untuk menganalisis dan untuk menganalisa, seseorang harus mempunyai kadar fokus yang lama. Jadi macam sebagai research center ataupun research company, macam mana nak maintain fokus tersebut untuk melakukan satu penyelidikan ni? Sebenarnya bagi saya lah, penyelidik sepatutnya kadar fokus tu penting. Betul. Tapi yang paling penting ialah sifat ingin tahu, curiosity. Kalau tak curious dan susah sikit lah. Tapi kalau kadang-kadang research itu adalah boring, topik tu boring. Tak semestinya. How to make it interesting? Kadang-kadang yang boring tu bila kita terjemah dalam bentuk macam yang kita orang pola melalui video kan. So dia menarik. Dia menarik perhatian dan mudah difaham, betul sih. Betul. Sebenarnya boring tu ialah persepsi sendiri. Betul. Ada orang yang suka masak, ada orang suka main bola. So kalau orang yang main bola, masak tu mungkin boring, right? So Tak, sebab masa saya belajar dulu, Wan Alif, ada juga buat research masa dekat universiti. I tak suka lah. Paling malas buat research. Yang pun yang saya suka sebenarnya, betul sih. Jadi itulah macam what would you advise, especially for people like me or maybe for the students who are watching yang mungkin ada if the research tu malas dah, that kind of thing. What would you advise? Paling penting ialah
mencari sesuatu yang kamu fikir apa yang menarik sebenarnya. So something that you find interesting, bukan sesuatu yang orang lain nak kamu carilah. Because sekarang kan kita hidup dalam zaman teknologi maklumat. So banyak information is everywhere. So kita perlu pilihlah apa yang sebenarnya yang kita nak cari, apa yang kita nak consume, apa yang kita nak buat dengan information yang sedia ada. Betul. Dan selain daripada penyelidikan dan juga kesedaran di media sosial, apa juga projek penyelidikan yang boleh diteruskan lagi oleh kita orang? So sebenarnya last year kita telah melakukan satu projek Rukun Negara, di mana kita telah turun padang dan kita pergi ke lokasi-lokasi di seluruh Sarawak lah. Kuching, Miri, Bintulu dan juga Mukah. Dan kita memberi ruang untuk belia memberi pendapat tentang Rukun Negara. Sebab Rukun Negara adalah topik yang amat kadang-kadang kita tak tahu sangat apa sejarah sebenarnya. Kenapa kita recite Rukun Negara kan? Betul. So bila kita membuat kajian dan membuka ruang dan juga memberitahu apa sebenarnya sejarahnya, dan selepas memberitahu sejarah Rukun Negara, kita telah bertanyakan pendapat belia. Actually very interesting lah. Ada pelbagai pendapat, bukan sahaja Rukun Negara dalam keseluruhannya, tapi juga each 5 rukun tu kan. So kita berjaya membuat topik itu sesuatu topik yang menarik dan orang pun interested. Okey, dan selepas ni kita nak tahu apakah antara result ataupun apakah antara pendapatan, bukan pendapatan, the research punya information lah then you got from that Rukun Negara. I'm interested in this Rukun Negara. Kita nak tahu lah apa yang orang fikir mengenai Rukun Negara. Selepas ni boleh kongsikan. Baik, jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ni kita akan kembali lagi mengenai topik storytelling bersama dengan Deborah Dris, Executive Director of AL and Badger Research. Selepas ni hanya di Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Baik, tadi Wan Alif, sebelum kita berehat tadi video makanan-makanan pula yang dimainkan oleh penerbit kita. Aduh, buat kita lapar. Bila John perasan makanan-makanan ni makanan-makanan yang lebih kepada tradisi negeri Sarawak. Betul. Uniknya makanan kat negeri Sarawak tu macam-macam. Ya, pada laksa, lepas tu kita suruh orang dalam yang pasang video tadi belanja kita laksa dah. Betul. Baik, kita masih lagi bersama dengan Deborah Dris, Executive Director of AL and Badger Research. Okay, macam tadi Deborah ada kongsikan mengenai kajian yang dilakukan mengenai Rukun Negara. Mungkin boleh kongsikan apakah dapatan yang daripada kajian ini mengenai Rukun Negara? So dari apa yang kita tahu, sebenarnya kebanyakan belia actually sangatlah interested dengan sejarah Rukun Negara dan juga sejarah Sarawak. Banyak yang telah, a lot of them have expressed interest in local history, apa sebenarnya yang berlaku pada masa itu, and a lot of them have interested to know more. So tahun ini kita nak buat lagi program yang similar to this, tapi mungkin topik yang lain lah. Dan yang pastinya benda tu memang jadi tumpuan kini tu lah.
saya pun terfikir juga rukun negara itu dapat dijadikan sebagai kajian. Kajian lagi. Benar juga. Tahu sih 5 rukun negara? Hafal sih. 5 rukun negara ya. Hafal sih. John hafal sih. Of course saya hafal. Tapi si Datuk, ialah saya madah si Datuk memang kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua? Nombor 2? Yang keduanya adalah apa nama kata orang? Kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Kepialah bunyinya. Ya, tak lama dengan sekolah. Sebenarnya dalamnya semuanya ada sejarah atau maksud-maksud itu sendiri, betul sih. Betul. Jadi kita maulah benda tu dan bendanya memang dapat sambutan lebih-lebih kepada golongan belia. Ya. Jadi benda tu mungkin ada cara penyampaiannya selepas itu melalui siaran ke ataupun dibukukan ke apa atau sebagainya. Sebenarnya semua orang tak kisah tua ke muda, semua ada sifat ingin tahu. Betul. Kan kenapa makcik membawang? So sifat ingin tahulah memang ada. We are very curious people. Tapi kalau benda yang asyik menarik, aku bagi buku 100 muka surat semua font yang kecil, saiz 7. Adakah orang mau baca? Sedar. So iyalah media sosial media kita, our page, tak kisahlah IG, Facebook atau Twitter, memang kita selalu fikirkan, okey, kalau perkara ini kompleks atau terlalu rumit untuk orang faham, bagaimana kita nak simplify. Sebab bila benda tu simple untuk orang faham, senanglah orang nak baca. Betul. Bila pergi penyampaiannya melalui grafik ataupun video, orang akan anggar daripada membaca lah. Ya. Jadi talking about simplify the data information, apa mungkin cara-cara yang Owl and Badger Research ni buat untuk simplify supaya orang faham? So biasanya of course grafik play a very important role in what we do. Gambar juga perlu ada maksud lah. Tak semestinya kita suka hati letak gambar. And also maklumat dia selalu ringkas sebab kan short attention span, right? Orang tak boleh fokus lah, macam apa John sebut tadi, susah nak fokus. So kita pastikan setiap maklumat yang dikemukakan ringkas, senang difahami. Itu yang paling penting lah bagi saya. Dan tak boleh terlalu panjang sebab orang tak ada masa untuk slide slide next so and skip. Keep it short, straight to the point supaya orang faham. Dan menarik, dan juga yang paling penting sebenarnya orang nak fikir bagaimana perkara itu apa kaitan dengan hidup mereka sendiri. Ada kaitan tak? If it's nothing to do with them, then of course they will skip. Bother. They don't bother. Baik. Dan sekarang juga Wan Alif, kita tahu sekarang zaman teknologi moden. Untuk mendapatkan maklumat sekarang sangat senang di hujung jari. Hujung jari, kuai-kuai dengan telefon. Klik, jumpa terus. Betul, jadi di hujung jari. Sebab sekarang, dan daripada itu juga senang sekarang untuk mendapat maklumat-maklumat yang tak betul. Ya, betul. Maklumat palsu, fake news dan sebagainya. Jadi sebagai research center ataupun tempat membuat penyelidikan syarikat, apa antara inisiatif yang dilakukan untuk mengelakkan ataupun mengurangkan penyebaran berita palsu ataupun maklumat yang tak tepat ini? So sebagai sebuah syarikat penyelidikan, apa-apa maklumat atau konten yang kita letak di tak kisah website ke media sosial memang sahih dan dari sumber yang betul lah. Kita tak akan meletakkan sesuatu yang kita tak pasti. So that's how we help to avoid fake news lah. Dan juga Owl and Badger Research faham juga ada menyediakan perkhidmatan kalau mana-mana pihak yang ingin melakukan satu penyelidikan. Jadi mungkin boleh kongsikan jika orang memerlukan perkhidmatan daripada Owl Badger Research ni, macam mana mereka boleh menghubungi? Senang saja, Googlekan kami. Kita ada Facebook, Owl and Badger Research, Instagram juga @OB Research, Twitter juga ada, tapi kurang aktif sebab kami rasa kebanyakan orang Sarawak lebih kepada Facebook dan Instagram. Tapi adalah Twitter just in case. Website juga kita adalah. So senang untuk menghubungi kami bila-bila masa. Jadi pelbagai jenis kajian dilakukan, macam nak buat pasal bisnes, pasal market research, focus groups. Semua boleh. Jadi pelanda yang mungkin memerlukan perkhidmatan daripada Owl Badger Research ni bolehlah hubungi mereka. Jadi terima kasih kita nak ucapkan kepada Cik Deborah, Cik Deborah Dris. Terima kasih datang itu. Ya banyak perkongsian hari itu. So betul.
Apa yang kita nak padah gas, memang terima kasih lah kepada. Gas lah. Gas lagi, John. Aduh, saya malah sebut gas saja. Okay, thank you Deborah for being with us pagi-pagi ni. Baik, John ya, bukan gas, Wan Alif. John. Dah bangun ke belum? Mesti belum minum atau? Belum minum. Lapar lah. Lapar. Ya, nanggap video makan-makan tu ada lapar. Baik, jadi kita akan berehat sebentar. Kita jumpa selepas ini di blog yang terakhir bersama dengan saya Jonathan Ting dan Wan Alif hanya dalam Sejahtera Asia. Kita semua pijak di bumi yang sama. Kita menjunjung langit yang sama. Berjalan di atas tanah yang sama. Tanah bertuah yang telah banyak menabur bakti kepada kita. Tak kira di mana-mana lah kita di Malaysia ini. Di kafe atau di mana-mana tempat seperti pedalaman ataupun juga di Kuala Lumpur, Kota Raya, Bandaraya. Malaysia ini telah lalui pelbagai cabaran. Tapi kali ini sangat berbeza lah. Seluruh dunia terkesan akibat dari pandemik ini. Disebabkan itu oleh pandemik ini juga ekonomi negara turut terjejas kan. Jadi sekarang adalah masa terbaik untuk semua rakyat berbelanja di dalam negara sendiri dan beli produk tempatan. Kita boleh contohi di Kapit tadi. Ekonomi mereka subur, sihat disebabkan masyarakat Kapit hanya membeli, menyokong barangan kedai-kedai di Kapit. Barang-barang kita bukannya tidak bagus, bukannya tak ada kualiti, memang kualiti pun tinggi. Banyak barang kita itu barang baik. Saya percaya ini bukan kali pertama dan juga bukan kali terakhir rakyat bersatu membantu negara. Kempen beli barangan Malaysia ini setiap tahun ada, tetapi tahun ini ia membawa makna yang lebih besar, yang berlainan. Kerana ia bukan sahaja kempen membeli, tetapi ia adalah seruan untuk kita semua untuk bersama membantu menjana ekonomi kita semula. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda atas kesetiaan sampailah ke penghujung rancangan. Tapi sebelum kita menutup tirai Sejahtera Asia untuk hari ini, saya nak kongsikan dululah. Hanya 6.1% rakyat Malaysia atau lebih 1.46 juta orang mendaftar untuk menerima vaksin COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera setakat pukul 11 pagi semalam. Ini kata Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Dan menurut beliau, jumlah itu masih lagi sikit. Oh, betul. Sikit cukup. Sebab sasarannya adalah 80% daripada rakyat kita mendaftar menjelang untuk apa? Untuk menjelang menerima vaksin sehingga tahun hadapan. Jadi setakat ini masih lagi sedikit. Jadi kami nak wawarkan kepada anda untuk terus mendaftarkan diri untuk menjadi penerima vaksin melalui aplikasi MySejahtera kalau ada aplikasi MySejahtera. Kalau tidak ada, boleh pergi cara. Ke klinik-klinik berdekatan ataupun hospital berdekatan untuk pendaftaran penerimaan vaksin COVID-19. Dan kepada anda yang mungkin yang berada di kampung-kampung, boleh juga menerusi ketua kampung kepada ketua masyarakat dan sebagainya. Cepat daftarkanlah diri anda sebagai penerima vaksin COVID-19. Baik, Wan Alif. Sebelum kita menutup tirai Sejahtera Asia pada hari ini, ada serangkap pantun khas untuk penonton. Wan Alif dengan pantunnya memang penonton Sejahtera Asia. Okey, baik, silakan pantun anda. Sejahtera Asia terbit bersama cahaya mentari. Pengisian penuh sangat bermakna. 1 jam bersuah rasa si mau henti. Santapan inspirasi minda, wadah inovasi semua. Wow, bila pula tengah malam tadi. Tengah malam tadi. Baiklah, jadi bila siaran Wan Alif bersama dengan Sejahtera yang seterusnya? Okey, siaran kami bersama dengan Sejahtera Asia pada hari Ahad. Setiap hari Ahad, insya-Allah kami akan bersiaran bersama anda selama siapa hari 1 jam. Bersama dengan Syah. Syah. Juga jangan tersasul nama gas lagi.
Macam batuk-batuk kan pagi-pagi. Jadi gastoknya dah biasa gelak disebut kan nyokohnya. Kan. Okey, baiklah. Jadi kita nak ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan terima kasih kepada tetamu kita tadi. Yang pertama tadi bersama dengan Siti Zakia, Pegawai Farmasi Hospital Umum Sarawak, dan juga tetamu kita yang kedua, Saudari Deborah Dris, Executive Director of Owl and Badger Research. Jadi banyak perkongsian yang dikongsikan oleh kedua-dua tetamu kita berguna untuk kita, informasi yang penting untuk kita semua. Yang pertama mengenai COVID-19 lah. Ambil atau SID memanglah ambil untuk mencapai immunity kelompok. Kita penting mau ratakan tu. Bukan untuk melindungi diri kita pun, tapi untuk melindungi orang sekeliling, orang yang kita sayangi juga. Lindung diri, lindung semua. Yes, itulah hashtag program imunisasi kebangsaan. Dan juga Deborah Dris, terima kasih kami ucapkan. Baik, sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk hari ini. Saya Jonathan Ding. Dan saya Wan Alif. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jaga diri. Bye. Assalamualaikum.